Pemakanan ini sangat penting, pemakanan yang seimbang dan penuh dengan nutrisi. Kalau tak cukup nutrisi tu Puan Rasha, apakah maksud tak cukup nutrisi? Apakah nutrisi yang diperlukan oleh kanak-kanak terutamanya? Okey. Bila kita sebut tentang kanak-kanak, nutrisi kanak-kanak, the first nutrition, the first food, ya, makanan utama, makanan pertama seorang bayi kanak-kanak ialah susu ibu. Itu sahaja jawapan dia. Ya. Selepas susu ibu, pada umur 6 bulan seperti mana yang saya highlightkan tadi, 180 hari perlu diberi makanan pelengkap. Apa itu makanan pelengkap? Ialah apa saja makanan, semua jenis makanan. That's why dalam konteks pemakanan, kita kata makan makanan yang pelbagai. Tidak ada larangan, ya, tidak ada sekatan untuk seorang bayi walaupun dia umur 6 bulan untuk makan pelbagai jenis makanan. Pada umur 6 bulan tu, ibu bapa dah perlu, sebelum umur 6 bulan, ibu bapa dah perlu belajar macam mana nak bagi makanan anak. Plan makanan apa makanan pertama yang nak diberi makanan anak selain pada susu tadi. Pengenalan kepada makanan yang unsur karbohidrat. Contohnya makanan ruji kita nasi lah. Selalunya kita rakyat Malaysia akan start dengan bubur, kan? Bubur. Tetapi perlu belajar bubur yang bagaimana. Bubur yang terlampau cair tidak sesuai. Contohnya lah kita kata kita selalu nasihatkan ibu-ibu, ibu bapa di luar sana, jika nak diberikan bubur pada seorang bayi, jika kita sendukkan, kita cedokkan bubur tu, jika bubur tu terus jatuh daripada sudu tu, maksudnya bubur tu terlalu cair. Tetapi bubur yang tepatnya untuk diberikan pada seorang bayi ialah apabila kita cedok bubur tersebut, dia kekal agak lama di sudu. Itu ialah dari segi kepekatan buburnya. Itu pun penting juga, ya. Ya. Tetapi tidak cukup dengan bubur kosong. Semestinya kan perlu diberikan makanan protein, ya. Ikan, ya, ikan bilis boleh diberikan, daging, ayam, ya. Tetapi secara beransur-ansur, tidak sudah semestinya tidaklah sekaligus, ya, untuk kanak-kanak itu diberi makanan semua jenis protein. Perlu lihat kepada unsur-unsur kemungkinan alahan, ya, doktor, ya. So kita kena bagi makanan secara perlahan-lahan, melihat kepada tahap penerimaan bayi itu kepada makanan tersebut. Kemudian perlu dipelajari juga tentang tekstur makanan. Ya, tidaklah bubur yang cair sebegitu sampai umur 1 tahun, ya. Kita perlu lepas bubur dan bentuk puri yang bentuk yang agak lembut tu, yang selalu setengah ibu tu dia purikan ataupun dikisarkan sekarang ni. Kemudian terus dicincang. Kemudian lepas dicincang, anak dah boleh makan makanan yang agak cincang tu. Kemudian terus makanan yang mungkin berjejari, yang dah ada tekstur. Dia ada pelbagai peringkat lah. Dan perlu perhatian yang banyak lah perlu diambil oleh para ibu bapa sebenarnya. Perlu ada usaha juga. Dr. Faizal tadi, Dr. Faizal sebut ramai yang datang ke klinik dan di situ didapati apabila membuat pengukuran ataupun menimbang berat tidak cukup berkadaran dengan umur dia. Jadi apakah kesannya jika kita tidak dapat kenal pasti masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak pada peringkat awal? Apakah kesannya nanti? Bantut banyak implikasi bantut ni. Pertama sekali yang mungkin yang saya akan nampak banyak ialah mudah kena jangkitan. Jadi apabila dia bantut, satu mungkin disebabkan nutrisinya kurang. Nutrisi ni senang boleh bagi dua lah, mikro, makro lah, besar, protein, karbohidrat, lemak. Yang kecil ni kadang kurang zat besi. So dia akan datang dengan darah rendah mungkin anak. Jadi kesan yang pertama tadi, senang dapat jangkitan. Dan benda ni pun jadi satu vicious cycle. Sebab bila dia senang dapat jangkitan, dia sakit, dia tak makan. Jadi lagi dia jadi lagi kecil. Berterusan lah. Jadi berterusan benda ni. Kemudian anak-anak yang bantut ni juga ada juga kajian yang menunjukkan pencapaian akademik dia akan lebih rendah daripada anak-anak yang normal. Dan ini akan ada impak apabila dia orang dewasa, di mana pekerjaan yang dia akan dapat pun mungkin jenis pekerjaan yang income-nya rendah kalau dibandingkan dengan anak-anak yang normal. Dan ini memang ada kajian, yang tak salah saya di Filipina dia ada buat kajian, kalau anak-anak yang normal ni tingginya 40% chances untuk dapat pekerjaan yang lebih elok dibandingkan dengan anak-anak yang bantut. Jadi impaknya ni berterusan dan panjang, dan dia bukan hanya pada anak tu saja.
Jadi itu kalau kita ambil bantut as a whole lah. Masalah bantut tu saja. Selalunya dia akan ada masalah bantut dan juga ada masalah-masalah lain. Sebab bila kurang zat, bergantung kepada zat apa, kurang zat besi, darah merah kurang dan kita perlu pula tolong dia untuk menaikkan darah merah lah. Selalunya dengan proses pemakanan lah. Tadi Puan Rasha ada sebut masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak tidak hanya berlaku kepada mereka yang datang daripada isi rumah yang berpendapatan rendah. Saya nak sebut tentang demografi. Kalau Dr. Faizal lah lihat di klinik rata-rata pesakit yang datang, kanak-kanak, adakah mereka daripada segmen masyarakat ataupun populasi yang berbeza? Walaupun mereka datang daripada keluarga yang terdidik, mungkin boleh juga berlaku bantut. Adakah itu realitinya? Boleh berlaku. Macam saya cakapkan tadi, kadang ibu bapa tak sedar yang anak itu ada masalah bantut. Jadi memang ada anak-anak yang daripada kalangan keluarga yang berpendapatan tinggi pun ada masalah bantut. Tapi saya mungkin ni luas sikit, ada juga yang masalah bantut ni ada juga dia akan boleh jadi obes besar bila ini pun salah satu risiko kesan daripada bantut. Apabila besar mereka jadi obes. Jadi ada yang datang ke klinik saya dia kata anak tak cukup makan. Jadi padahal anak dia tu sebenarnya overweight. Jadi apa yang saya nak masukkan dalam konteks bantut ni, pemahaman. Walaupun berpendapatan tinggi tapi mereka tidak faham apa optimum nutrisi ni untuk anak. Literasi di kalangan ibu bapa penting.